Lagi ramai isteri, lagi Allah Ta'ala tanya, kau tak adil, jangan main-main. Jangan main-main. Kita ada 3 isteri, kan contoh, ada 4 isteri. Isteri pertama, katalah hari ni ikan kembung. 2 ekor. Isteri kedua, 3 ke 4, dapat tak ikan kembung? Ikan kembung. Tapi kalau yang ketiga tu allergic ikan. Tak boleh ikan kembung. I kena makan binatang-binatang liar. Oh, sudah. Contohlah. Kena cari yang lebih kurang harga dia. Dan ingat, katalah hari ni giliran isteri pertama. Ni nak ajar. Contoh. Nak tunjuk susah. Giliran isteri pertama, so isteri kedua, ketiga, keempat. Kalau boleh hantarlah makanan tu, hantar melauk tu tadi, setakat pintu pagar je. Sehingga ni arwah Datuk Ismail Kamus pernah sebut. Melangkah je masuk kat pagar rumah nombor 2 tu, kan? Dah tak adil dah. Sebab, kalau hari ni turn isteri pertama. Isteri kedua kau nak hantar lauk je. Isteri kedua okey lagi. Abang, singgahlah kejap. Abang kena adil. Makin besar nombor itu, makin payah. Isteri ketiga, abang, kejap aja. Kau jangan macam-macam. Aku nak hantar lauk je ni. Hantar lauk. Isteri keempat dia tak cakap macam ni. Tak masuk. Tak masuk ke? Sampai hati abang kan. Ayolah, kejap je lah. Kejap je dah tak adil. Ada banyak lagi lah. Adil ni meletakkan satu kena pada tempatnya. Nampak tak? Tak semestinya beli kereta Alphard habis semua kau belikan Alphard. Tak. Kenapa kau beli Alphard tu? Sebab yang ni anak ramai. Rajin dia beranak. Yang seorang ni 2 tahun sekali, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sekali baru beranak. Okeylah. Tak payahlah kereta besar-besar mana. Faham tak? Satu kena pada tempatnya. Tapi kalau ada yang tak adil, kena tuan-tuan. Habis. Pemimpin yang adil. Kedua. Nantilah kita hurailah tu tajuk lain ya. Yang kedua, orang muda yang sibuk beribadah kepada Allah. Macam malam ni. Kan ramai anak-anak muda datang ke surau. Termasuklah yang mewarna kat luar tu. Kan? Itu salah satu cara nak tarik budak-budak datang ke surau. Bagus. Nampak? Kedua, anak-anak muda menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Pergilah ke mana pun. Daripada sini, bila balik kampung, pergi ke mana. Dia tanya, pergi rumah anak dia pun dia tanya. Masjid dekat tak? Tolong hantar ayah pergi masjid. Anak semayang kat masjid juga. Hati terpaut pada masjid. Keempat, orang yang diajak, orang yang bercinta, berkasih sayang. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Dia sayang bini dia pun kerana Allah. Bukan sebab lain. Bukan kerana nafsu. Nampak tak? Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya tapi ditolaknya kerana takut pada Allah. Bukan maknanya perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun kau tolak, yang buruk lagi tak selera, faham? Yang keenam, orang yang bersedekah tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu, makna merahsiakan sumbangan dia. Itu golongan yang dapat tu. Tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Itu sebab, tapi kita jangan ambil alih kerja Allah Ta'ala dengan kerja malaikat, tuan-tuan. Allah Ta'ala maha mengetahui. Dalam Quran dan surah Baqarah beritahu, kalau kamu memberi secara terang-terangan, supaya dapat memberi contoh yang baik pada orang lain, maka dia baik buat kamu. Tapi kalau kamu memberi secara rahsia sembunyi-sembunyi, maka ia lebih baik buat kamu. Jadi dua-dua baik. Tapi paling baik, rahsiakan. Kita pun nampak Ustaz Abid Liu. Dia bagi sumbangan kat orang kan. Ada orang cakap, ni konten ni. Dia nak tunjuk kat orang. Mana kau tahu dalam hati dia? Jangan kita nak cakap pasal orang. Kan? Itu dia. Tak tahu dalam hati orang, jangan kita nak ambil alih. Netizen kita ni paling power dalam dunia tu. Netizen di Malaysia dapat ranking ke-5 dunia kategori cyberbully. Israel pun koyak. Dia membalon. Banyak sampai orang bunuh diri, tuan-tuan. Gila betul. Netizen Malaysia. Kalau membalon, ya Allah Akbar. Tak apalah, saya tak nak komen banyak. Kejap lagi aku pun kena balon. Kau tengoklah. Tapi itu dia cerita dia. Tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Sebaik-baiknya rahsiakan. Tapi kalau orang tu bagi, contoh kalau kita masuk dalam surau je. Tabung kena tabung. Dia pakai QR aja. Tak kisahlah. Kalau orang tu masuk, ada tabung. Terus pergi masuk duit dalam tabung.
Dia pergi masuk di dalam tabung, ada orang lain nampak. Dia kenapa jadi orang pertama supaya orang lain nampak, mudah-mudahan ada pahala tambahan untuk dia. Tu dia cerita dia. Yalah nak tunjuk dia sedekah. Ada orang macam ni. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian, berdoa tapi menangis kerana Allah. Dia duduk bersendirian, dia menangis kerana Allah Ta'ala. Ini pun dapat naungan daripada arasy Allah. Nampak 7 golongan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ni macam mana pun, maka bila kita ni sayang kat Allah Ta'ala, kita nak kerja satu benda dalam hidup kita, kita nak kerja bahagia. Jadi minta ampun dengan Allah, maghfirah. Dan yang ketiga, kejarlah rahmat Allah. Sebab dengan rahmat Allah je kita boleh masuk syurga. Tak ada benda lain yang boleh tolong kita. Rahmat Allah boleh masuk syurga. Dan nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Beribadahlah sebanyak-banyaknya. Macam mana tuan-tuan, kita ibadah nak banyak-banyak memang tak ada lah tuan-tuan kan. Bukan cakap orang, termasuk yang bercakap ni. Kadang-kadang kita ni malih banyak. Bila kita zikir kan belakang imam kan, imam tadi, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita betul. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali? Biasanya imam bawa 3 kali. Tiba-tiba imam rajin nak buat seboleh malam tu. Astaghfirullahalazim. Belakang bunyi dah banyak kali pula dia istighfar. Dia pun marah. Kan aku dah cakap kau jadi imam, kau bagi dia jadi imam pal. Ada marah dia. Banyak sikit dia. Tahlil arwah. Buat kenduri tahlil kan bila meninggal ke tak kisahlah, ataupun kita nak buat kenduri. Saja panggil orang buat kat rumah, buat kat surau ke, buat kat rumah ke. Kan? Tuan-tuan. Berapa lama tahlil ni biasa? Berapa lama biasa tahlil? Setengah jam dia settle kan. Tuan-tuan nak tahu tahlil lama, tuan-tuan pergi Suamban tuan-tuan. Lepas tu pondok arwah Syekh Murtada dulu tak ada pendek-pendek zikir tuan-tuan. Dah hilang-hilang lutut baru doa tuan-tuan. Rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala. Rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Arhamar Rahimin salimna wal muslimin. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Maknanya sampailah tu afdhalul zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Wih, dah hujung dah ni. Tak ada tuan-tuan, 1000 kali balun ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Soal tu dah panik soal tu. Doa pun dah samut-samut kaki tuan-tuan. Tapi bila fikir balik, cuba cakap. Kalau kita duduk rumah sendiri, belum tentu kita buat banyak tu, betul tak? Tapi orang sini tak, saya nampak tadi, dia naik tangga, astagfirullah, astagfirullah. Saya nampak tadi, la ilaha illallah, yang seorang budak tu tadi. Masa nak datang ke surau tadi. Agaklah tuan-tuan. Tentulah. Itu sebabnya ada orang marah kan. Ada orang marah. Ni saya cakap dia marah ni, komen ni. Sudahlah tahlil ni, Nabi tak buat, semua masuk neraka. Yalah, yang tahlil ni semua masuk neraka. Yang duduk kat kedai mamak, yang tak buat apa, tak semayang, tak apa, semua syurga tu. Kan ayat yang baca awal tadi surah Al-Ahzab ayat 21, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak, zikir banyak-banyak, zikr tu ingat Allah. Tu sebab kita baca ingat Allah banyak-banyak. 2 pahala paling besar dalam kenduri arwah tu. Pertama, zikir. Yang kedua, makan. Iya, sebab tuan rumah tu sedekah makan. Adalah orang balunnya menyusahkan tuan rumah, orang tu meninggal menyusah. Siapa kata mesti bagi makan? Berapa banyak tahlil buat kat surau tak payah bagi makan pun ada orang lain sumbang tu pulanglah. Ada ke JK surau ni dia pagi-pagi kat jumpa rumah dia cakap kau nak bagi ke tak? Tak ada pun. Tak paksa. Nampak tak? Itu aja. Ulama Nusantara tu memang dah disusunnya zikir lepas ni. Kan dia buat kaifiat tu tahlil tu. Lepas ni baca ni, lepas ni baca ni, baca ni. Supaya, sebab orang Melayu ni terkena tuan-tuan. Satu Asia Tenggara ni orang Melayu terkena dengan maleh tuan-tuan. Kalau tak disusun macam tu memang tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahu bangun ni. Sombong dengan Allah Ta'ala tuan-tuan. Kau pemalih sekalipun, paling tidak lepas bagi salam, paling tidak
istighfar 3 kali. Yang paling ringkas, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Doa tuan-tuan. Minta, jangan sombong. Minta Allah, ya Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar walhamdulillahil alamin. Paling ringkas sekali doa. Doa apa tu? Siapa cakap tu doa makan? Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana, kat atas rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami pada azab api neraka. Mana makan? Kau doa faham pun tidak. Tapi jangan baca kuat-kuat. Slow-slow je. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab. Budak sekolah tu terang, dah makan. Dia betul. Budak kocik tu pula sawan pak cik tu. Pak cik dah tua pun doa makan. Nasian dia tu lah. Sabarlah aku kan. Budak tu tak tahu. Tapi sebenarnya kalau nampak lembaga yang pelik-pelik pun nampak lembaga lah. Tu doa yang paling baik sekali. Kau nampak hantu lah apa semua kan. Nampak baca ala-ala Samsul Yusof baca macam filem Munafik 2. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lari dia. Sebab apa? Hantu tu cakap, gila dengan aku nak dimakan dia. Hantu pun tahu tu doa makan tu. Aduh. Bukan sebab dia takut dengan ayat tu. Nak dimakan dia kuih. Doa makan macam mana tu kan. Macam tu lah tuan-tuan. Dan begitu sebabnya maknanya ibadah banyak. Dan bila Allah Ta'ala ni, kita jadi center. Kita nak kejar bahagia. Dalam hidup jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sadar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Nabi sebut apa? Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup, tuan-tuan. Tak pernah cukup. Tuan-tuan nak kaya buat apa, tuan-tuan? Berapa lama? Kok kaya belah berapa banyak? Berapa banyak kaya? Cakap. Dengan ini saya umumkan. Setiap yang dengar ceramah ini, kecuali yang sandar kat dinding. Oh, sama merdolak kan sandar kat dinding. Beralih pula kawan dia kan. Tak adalah. Contoh. Kita akan bagi insentif kewangan sebanyak RM300,000 setiap seorang yang akan dibayar selain lewat ni jam 10 malam ini. Ya, ni contoh tau, jangan tuntut pula, ni contoh. Dah kaya belum masuk RM300,000? Dah kaya ke belum? Dah kaya belum? Belum, tuan-tuan. Dia nak berapa dia cakap? 300 belum kaya. Ada setengah orang cakap belum kaya lagi. Tengok. Ada setengah orang, alhamdulillah, daripada tak ada, RM300,000 siapa nak bagi? Dia kata, RM300 pun dah rasa mahal mana lah malam ni. Contoh tiba-tiba dapat RM300, rugi kau tak datang. Dapat RM300 tadi. Iya ke? Aku silap, aku sandar kat tiang tu tadi. Kita dapat contoh. Ya, tak payahlah beralih tu tadi contohnya. Betul. Sebab Nabi sebut anak-anak Adam kalau bagi 2 lembah emas dia akan minta lembah ketiga, tak pernah cukup. Jadi bahagia ni apa? Ada orang cakap banyak duit bahagia, ada orang banyak duit tak bahagia pun, penyakit banyak. Rumah besar, kereta besar, bini besar. Duit banyak, pangkat tinggi. Bila orang tanya, oi bahagia hidup kau sekarang Tengok harta memanglah. Ayat dia. Tengok harta memanglah. Bila tengok apa lagi? Anak dia 10 orang, ya Allah. Rajin dia beranak tu. Bagi salam, Assalamualaikum, salam beranak. Assalamualaikum, salam beranak. Bagi salam, nyaut beranak lah. Yang faham, tak faham sudah. Risau pula aku budak-budak ni pun galak. Faham dia kan. Macam tu lah. 10 anak sambil-sambil balik kerja tuan-tuan. Belum betul-betul gitu. 10 anak tuan-tuan. Wih, ramai anak kau bahagia betul hidup kan. Tengok anak memang lah. Nak tengok apa? Tak bahagia lagi dia 10 orang anak tu. Nampak tak? Jangan risau tuan-tuan, jangan risau. Beranak je ramai-ramai. Jangan takut. Jangan sangsi. Sekejap budak ni besar. Tiba-tiba dia dah tinggalkan kita punya apartmen ni. Kan? Rumah makin besar, orang makin tak ada. Anak seorang-seorang keluar. Tapi bila dah besar, baru kita tahu nikmat dia. Nampak tak? Setiap masuk 25 bulan, mak yang hantar mesej dalam grup family. Sekarang telah masuk 25 bulan. Masih ada anak-anak yang belum bank in duit bulan ini.
Lepas tu ada hashtag, sila abaikan notis ni sekiranya bayaran telah dibuat. Bagi lo tu, mak dia tu tuan. Treng. Anak 10 orang, seorang 500, tak 5,000. Contoh lah. Kan? Rupanya ada hikmah dia. Tu je kata. Nak bolo anak bukan senang kan? Seorang. Belanja sekolah. Allah. Ya tuan-tuan. Saya pakai 4-wheel tuan-tuan. Kan tahun lepas nak sangat pakai 4-wheel sebab okey lah. Dia nampak besar tapi tak adalah nampak mewah mana. Okey lah. Kan? Takut tuan pakai kereta mewah takut. Boy, lu kata Azia, dia cakap tu. Kan? Sebab diesel murah tuan-tuan. Tiba-tiba lah mahal tuan kan. Mana pernah terbayang akhirnya dah ada solusi dia. Rupa-rupanya kat Sabah Sarawak diesel tak naik. Isi minyak sanun bawa balik sini. Macam tu. Macam tu lah tuan-tuan. Tak ada lah. Tapi apa pakailah macam tu. Kan dah ada. Dua saya kata tadi, apa-apa pun kebahagiaan ni kat mana nak tengok? Kalau anak tak bahagia, kalau tengok dari isteri ramai pun tak bahagia, sakit kepala tuan-tuan. Ada yang tanya saya tu, Ustaz, macam mana cara nak kahwin lebih, Ustaz? Benda tu tak payah tanya. Dia auto download. Kau jumpalah jalannya kalau kau dah nak kan? Macam tu ha. Tapi ada lah orang cakap kalau kau boleh tidur kat stadium, bolehlah kau kahwin lebih. Apa maksud boleh tidur kat stadium tu? Makna dalam tahap memokak orang kat stadium tu kau boleh tidur setakat bini 2-3 orang bising okey lah tu. Kata itulah dia cakap. Saya tak cakap macam tu tuan-tuan. Kan? Berani ke tuan-tuan? Ada tuan-tuan. Dia bukan takut bini dia, bini menakutkan. Tahu tak yang kisah raja yang takut dengan permaisuri tu? Raja tu nek moyang takut dengan bini tu, dia panggil lelaki dalam negara dia datang ke istana. Siapa yang takut isteri berdiri belah kanan betul. Semua pergi belah kanan. Tak ada waktu yang berani lah. Pandang belah kiri nampak ada seorang. Siap peluk tiang ni. Ha, kamu kemari. Apa pula? Tuanku nak jemput tuanku lah turun. Punya berani yang raja tu suruh turun. Dekat negara Pasir Berdongung. Dia pun turun lah. Tak apalah nak dapat tips ni pasal turun lah. Sekarang cerita lah. Macam mana cara nak lawan bini better? Apa pula? Patik pun takut bini. Apa sah kau tak pergi belah sana? Bini Patik dah bosan. Jangan pergi mana-mana. Tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takut. Ketingkat dia berani tuan-tuan. Lagi teruk takut. Lagi teruk takut tuan-tuan. Alah orang lelaki ni jangan risau perempuan. Dia golak-golak ni dia tak berani tuan-tuan. Ya.